A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan tadabbur surah Al-A'raf ayat 96. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu ahlal qura beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi sekiranya mereka mendustakan Rasul kami, yakni apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini, mari kita lihat sedikit tafsiran daripada alim ulama supaya kita boleh memahaminya dengan baik. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Kathir pada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa. Maksudnya di sini ialah hati mereka beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, lalu mereka mengikuti rasul dan bertakwa dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan semua larangan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, yang ditafsirkan oleh Imam Al-Baydawi menyatakan pada ayat itu, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi, yakni Allah Ta'ala akan luaskan kebaikan bagi mereka dan mempermudahkannya bagi mereka dalam segenap aspek. Dikatakan maksudnya ialah hujan dan tanam-tanaman. Dan ditambah lagi dengan tafsiran Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dengan maksud iaitu langit akan memberikan kepada mereka berkatnya, manakala bumi dengan tanam-tanamannya. Berdasarkan kitab tafsir Muyassar, ayat penutup pada ayat ini ialah walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi jika mereka mendustakan, yakni mendustakan ayat-ayat Allah dan para rasul mereka, yakni mereka tidak beriman dan tidak pula bertakwa, maka kami seksa mereka dengan azab disebabkan perbuatannya, yakni perbuatan-perbuatan dosa di atas keingkaran dan pendustaan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tadabbur akan ayat ini. Pertama sekali kita jumpa pada ayat ialah walau anna ahlal qura. Apakah yang kita boleh faham daripada kalimah ahlal qura? Baik, kalau ikutkan pada hakikat asal kalimah qura itu diambil daripada kalimah qaryah yang selalu kita dengar, iaitu kampung ataupun satu kawasan yang mempunyai sempadan. Satu kampung ke satu kampung ada sempadan, satu desa ke satu desa, satu daerah ke satu daerah. Jadi ianya merujuk bahawa yang pertama sekali ialah Allah kata sekiranya. Maksudnya sekiranya ni kalau buat baru dapat. Sekiranya ahlal qura, seluruh penduduk di satu-satu negeri ataupun di satu-satu daerah ataupun di satu-satu kampung itu, yang pertama mereka ini beriman, dan yang kedua mereka bertakwa. Maka di sini saya nak kongsi apakah beza
antara Islam, iman dan juga takwa. Bahasa mudahnya begini, diibaratkan ketiga-tiga, iaitu Islam, iman, takwa itu seumpama buah. Kalau kita lihat kepada buah, yang kulit buah itu adalah Islam, manakala isi buah tersebut adalah iman. Dan rasa buah tersebut, kelazatan buah tersebut itu adalah takwa. Ini bahasa mudah untuk kita sama-sama faham. Apa mafhumnya? Ialah syaratnya perlulah Islam. Kalaulah seseorang itu mukmin, dia perlu Islam dulu. Syarat dia. Syaratnya perlulah Islam. Manakala iman perlu dicari. Kenapa? Belum tentu seorang yang Muslim itu beriman. Maka setiap orang yang Muslim, orang yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala, dia perlu beriman. Dia kena cari, dia kena buat. Dan takwa perlu diraih. Sebab apa? Kalaulah kita melihat kepada ayat surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bahasa mudahnya apa? Yang pertama, kok mana pun kita ni di atas muka bumi ini, perlulah kita sekurang-kurangnya Muslim. Sekurang-kurangnya Muslim. Dan ayat ini Allah perintahkan kepada orang beriman. Maksudnya orang Muslim yang telah mencari imannya, yang mengakui, yang kalau hari ini kita rujuk saja, siapa mereka orang beriman? Mereka yang beriman dengan arkanul iman yang 6 tersebut. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada qada dan qadarnya, semua tu. Beriman dengan hari akhiratnya. Maka mereka itu adalah orang-orang beriman. Dan dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah perintahkan kepada orang beriman itu untuk meraih takwa. Bagaimana nak mendapatkan takwa itu? Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, salah satunya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Apabila iman itu dicari, maka dengan asbab kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita mampu untuk meraih ketakwaan. Jadi kalau kita nak tahu ciri-ciri orang bertakwa, boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5. Jelas Allah Ta'ala sebut, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat 3, 4 dan 5 menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Apakah yang gaib ni? Beriman kepada Allah, beriman adanya pahala dosa, beriman adanya syurga neraka. Masya Allah. Yang kedua, mereka ini mendirikan solat. Yang ketiga, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW,
dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, yakni kitab Zabur, Taurat dan juga Injil, dan mereka ini adalah orang yang yakin akan adanya akhirat, maka mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jelas dah. Itulah dia orang-orang yang bertakwa. Jadi kalaulah kita melihat kepada surah At-Talaq ayat 2 dan 3, inilah kebenaran akan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha ja'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Demikianlah pengajaran itu diberikan kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Baik, ada dua kat situ. Yang pertama, kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan kedua iaitu orang yang bertakwa. Apa yang Allah bagi? Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dalam urusannya, dan Allah juga mengurniakannya rezeki dari arah yang tidak terlintas di fikirannya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Baik, jadi apabila seseorang itu telah beriman, dan juga dia dengan beriman sungguh-sungguh itu dia meraih ketakwaan, dan dia juga adalah orang yang bertakwa. Faham ya? Ayat ni sekiranya ahlul qura, seluruh tempat, bukan seorang, bukan hanya kita, tetapi kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu cicit kita, semua itu beriman dan bertakwa, jaminan limpahan keberkatan dari Allah yang turun dari langit dan keluar dari hasil bumi. Maka ini yang ditafsirkan oleh para alim ulama. Syekh Abu Bakar Al-Jazari berkata, barakatin minas sama'i wal ard, itu kita boleh faham pada kalimah barakat. Barakat ni keberkatan-keberkatan, bukannya satu tetapi banyak. Sebab barakat ialah kalimah jamak kepada barakah, dan ia bermaksud berterusan dan berkekalan akan kebaikan, baik ilmu, ilham dan hujan daripada keberkatan langit, manakala tanaman, kesuburan, kemakmuran, keamanan, afiah, iaitu kesihatan, kesembuhan daripada keberkatan bumi. Manakala disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, kenikmatan dan kebaikan tersebut berupa hujan dan mengeluarkan segala nikmat dan kebaikan dari bumi seperti tanam-tanaman, barang galian, harta benda dan sebagainya. Allah juga akan memberikan mereka ilmu pengetahuan untuk memahami sunnah-sunnah yang terjadi di dalam alam ini. Seandainya mereka beriman, nescaya Allah akan memudahkan untuk mereka segala bentuk kebaikan dari atas, yakni daripada langit, dan bawah mereka daripada bumi, dari diri dan fikiran mereka. Hal ini menunjukkan bahawa iman yang benar adalah faktor kebahagiaan dan kemakmuran. Boleh rujuk dalam kitab Tafsir Al-Munir. Dan yang ketiga, diingatkan ya, dalam ayat ni dia ada konsep targhib wa tarhib. Mula-mula Allah sebut dulu targhib, iaitu berita gembira, dan penutup ayat ini Allah sebut dengan keadaan tarhib, iaitu ancaman. Tetapi jika mereka tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan mengazab mereka dari atas, di atas sebab perbuatan keingkaran dan pendustaan mereka. Sebagaimana kita boleh rujuk dalam surah Al-Qamar ayat 47 dan 48. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia, dan di akhirat pula mereka akan berada dalam neraka. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka. Qatadah menyebut, apabila golongan ini diseret ke neraka,
Sesekali mereka ditarik di atas air panas yang menggelegak, iaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Maka mereka akan mengetahui kelak ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air panas yang menggelegak, kemudian mereka dibakar dalam api neraka. Begitulah yang disebut dalam surah Al-Ghafir ayat 70 hingga 72. Jadi rumusan tadabbur ini, marilah sama-sama kita mengambil manfaat daripada ayat ini. Yang pertama, sila wujudkan kerjasama dalam mencipta suasana bi'ah solehah dalam masyarakat. Ianya bermula dari keluarga masing-masing. Hari ini kita nak jadi baik, dia perlu bermula daripada diri kita. Dan kebaikan itu kita sebarkan kepada yang paling dekat, pasangan kita, anak-anak, cucu, cicit kita, keluarga kita. Jadi di sini saya mengajak diri saya dan seluruh yang mendengar untuk kita hari ini jadi ahlul qura yang beriman dan juga yang bertakwa. Kenapa? Sebab jaminan Allah Subhanahu wa taala ialah akan dilimpahkan keberkatan demi keberkatan yang daripada langit dan juga keluar daripada bumi. Yang kedua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualiti akidah, ibadah dan juga akhlak dengan cara menuntut ilmu dan mempraktikkan ilmu itu dalam kehidupan berkeluarga. Jadi sebab itu pentingnya kita ini, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita lahir-lahir dalam keadaan Islam. Cuma nak tambah sikit je, nak upgrade sikit je. Dengan kita mencari ilmu, kita upgrade yang Islam tadi itu jadi mukmin. Kita dah semayang eloklah satu hari 5 kali, alhamdulillah. Jadi nak jadi orang bertakwa, dia tak cukup dengan itu saja. Hari ini kita dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesempatan di saat diuji ini dengan melipat gandakan amalan-amalan kita yang tak pernah buat sebelum ni. Solat-solat sunat, contoh solat duha, solat apa lagi, qiyamul lailnya tak pernah buat, sila buat. Kenapa? Mudah-mudahan dengan asbab kita melakukan dengan penuh keimanan itu, kita akan meraih ketakwaan yang akan mengubah kemurnian dan kefahaman kita terhadap ilmu akidah, dan akan memurnikan ibadah kita dan mencantikkan akhlak kita. Yang terakhir sekali, sentiasalah memperingati diri dan ahli keluarga akan azab siksa Allah, yang mana yang kita ini dalam keadaan sentiasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita ini juga di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ringkas ini berikan kebaikan kepada anda semua dan juga saya. Hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.